Okey, jadi soalan nombor 2 ni tadi tu, kita baca balik. 5 buah komputer disambungkan seperti yang ditunjukkan dalam rangkaian berikut. So, kita anggaplah kita ada 5 komputer. Contohnya korang dengan kawan-kawan korang ada dalam 5 orang semuanya. Semua buka komputer. Kita ada PQRST. Ada 5 komputer dekat situ. Kos untuk menghantar email bagi setiap 1 megabyte dalam sen diwakilkan oleh nilai pada tepi. So, cikgu pun tak sure kan komputer mana yang pakai nak kena bayar kan kalau hantar email. Setakat ni semuanya free sebenarnya kan. Tapi tak apa sebab memang soalan dia macam ni kan. Kita anggap je ada nilai bahawa satu email yang kita hantar akan ada, setiap 1 megabyte email yang kita hantar akan ada duit kena bayar. So soalan dia kata berapakah kos minimum untuk menghantar 2 megabyte email kepada semua komputer. Jadi yang dia tulis dekat dalam graf ni adalah 1 byte, 1 megabyte. Tapi soalan dia tanya kos untuk 2 megabyte. Okay, jadi step pertama sama macam soalan tadi tu. Kita buang dulu yang paling mahal. Okay, kita dah buang yang paling mahal. Kalau kita tengok dekat sini, kita buang QP. Sebab QP nilai dia 40 sen. Paling mahal kan. QR pun kita buang 37 sen. PR pun kita buang sebab 32 sen. Tapi kalau kita tengok graf ni, dia bukan graf pokok. Jawapan kita mesti dalam bentuk pokok kan. Tapi step pertama memang kita buang yang paling mahal dulu. Sebab kita nak tengok yang murah tu dekat bahagian mana kan. Okay, step kedua kita barulah kita akan follow syarat-syarat pokok. Bermaksud nak kena hubungkan setiap satu bucu dengan syarat graf yang kita buat tidak melanggar syarat-syarat bucu. Okay, jadi graf yang baru kita buat ni dia dah memenuhi syarat pokok. Maksudnya tak ada kitaran, tak ada bucu yang tak tersambung macam langkah 1 tadi tu, Q tadi tu tak disambungkan. Okay, jadi kita dah buat graf ni, belum selesai lagi. Kita kena jawab soalan dia. Soalan dia tanya berapakah kos minimum untuk menghantar 2 megabyte. Okay, pertama sekali kira dulu. Kalau kos minimum menghantar 1 megabyte email, satu megabyte nilai dia adalah 37 tambah 26 tambah 15 tambah 22. So total sekali, semua sekali adalah 100 sen. Tapi soalan dia nak kos minimum untuk 2 MB, 2 megabyte. Jadi darab saja 100 sen tadi tu, 100 darab 2 kita dapat 200 sen. So inilah jawapan kita.
Kan? Tak susah pun kan. Cuma step pertama yang wajib adalah kita kena make sure dia setiap satu rangkaian ataupun setiap satu graf yang kita buat tu follow kita punya syarat pokok, and then barulah kita tengok dia punya kehendak soalan. Contoh kalau dia nak cost ke, dia nak cost minimum, dia nak harga minimum dan sebagainya, dia akan berubah mengikut situasi. Asalkan kita follow syarat pokok and then kita pilih nilai yang paling rendah, kita dapatlah jawab soalan dia. Okay, jadi ni soalan nombor 2. Boleh salin dahulu. Okay, baik. Jadi ni soalan nombor 2. Jadi kalau korang tengok dekat bahan kita, sebenarnya kita dah jawab semua soalan bahagian teori. Maksudnya semua subtopik kita dah cover untuk bahagian tajuk rangkaian ni. Okay, kalau korang tengok dekat muka surat 75, kita ada praktis SPM kertas 1 kat sini. Jadi sebab kita dah belajar teori semua mengenai yang berkaitan dengan rangkaian, apa yang cikgu nak korang buat soalan praktis SPM kertas 1 ni. So kalau kita tengok ada 8 soalan dekat situ. So cikgu rasa kalau 8 soalan dalam 8 minit ataupun 10 minit boleh lah. So try jawab soalan praktis SPM kertas 1 ni dahulu, and then selepas 10 minit cikgu akan bagi jawapan, kita akan bincangkan jawapan tadi tu. Okay, kalau ada soalan boleh je tanya.
Okay, baik. Kita bincangkan soalan praktis SPM kertas 1 ni. Jadi ada 8 soalan kat situ. Soalan nombor 1, rangkaian terdiri daripada... Jadi kita tahu rangkaian terdiri daripada bucu dan tepi. So jawapan dia adalah A. Okey, jap. Praktis SPM kertas 1. Jadi soalan nombor 1, rangkaian terdiri daripada tepi dan bucu. Jadi 1 jawapan dia adalah D, bola. Right, nombor 2, antara berikut yang manakah bukan satu rangkaian? So kita ada jawapan A, jalan raya yang menyambungkan rumah. Jadi kalau kita tengok jalan raya menyambungkan rumah, dia adalah satu rangkaian sebab dia ada hubungan antara satu sama lain. Jaringan makanan juga adalah rangkaian. Ketiga, kita ada struktur keluarga Joshua, juga adalah rangkaian. Dan yang terakhir 2D, pensel di dalam kotak pensel adalah bukan rangkaian. Sebab apa? Sebab pensel dengan pensel apa kaitan dia kan? So pensel dengan pensel tak ada kaitan, so dia bukan adalah rangkaian. Okey, soalan nombor 3, jumlah darjah bagi suatu graf ialah... Okey, jadi yang ni kita ada belajar sebelum ni, last class. Jumlah darjah bagi satu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Jadi kita kira ada berapa banyak tepi. Darjah untuk satu graf tu mesti 2 kali bilangan tepi dia. Dia ada formula dia. Kita ada belajar last class. Okey, darjah di bawah menunjukkan satu graf. Cari jumlah darjah bagi graf itu. Jadi kita kira ada berapa tepi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi darjah dia mestilah ada 20 sepatutnya. Sebab jumlah darjah bagi graf mesti 2 kali ganda daripada bilangan tepi. Okey, tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Antara berikut yang manakah graf tak terarah? Jadi tak terarah ni maksud dia yang tak ada anak panah lah. Jadi kita boleh nampak kat situ A tak ada anak panah. Nombor 6, antara berikut yang manakah graf terarah? Jadi cari yang ada anak panah. 6 jawapan dia adalah D. Nombor 7, antara berikut yang manakah graf tak berpemberat? Berpemberat tu maksudnya ada nombor. Jadi nombor 7B ni dia tak ada nombor. Jadi dia adalah graf tak berpemberat. Dan soalan terakhir, antara berikut yang manakah graf berpemberat? Jadi yang ada pemberat dekat sini adalah D. So ini adalah jawapan untuk praktis SPM kertas 1. Okey. Jadi lepas kita dah buat soalan SPM kertas 1, cikgu nak korang try buat praktis SPM kertas 2 pula. Maksudnya soalan rangkaian dalam bentuk kertas 2. Okey, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5 soalan ni. Try buat dulu sebanyak yang mungkin. Sekejap lagi cikgu akan bagi jawapan dia. Yang penting korang try dulu kan, maksudnya korang kena cuba fahamkan soalan apa yang dia nak. Okey.
Okey, jadi praktis SPM kertas 2 tu kita ada 5 soalan kan. Okey, jadi cikgu akan sharekan jawapan kan, mana yang korang sempat jawab tu baguslah. Jadi boleh check dengan jawapan yang cikgu ada ni. Kalau yang tak sempat jawab tu jangan risau. Okey, ni soalan 1. Okey, boleh salin. Jadi soalan 1 ni kalau kita tengok soalan 1A dia suruh hitung NE dan NV. Jadi E adalah tepi, V adalah bucu. Jadi kita kira saja, kira macam biasa. Kita ada V, PQR, STU. Jadi NV ada 6. E kita ada PR, PU, QR, RT, SU dengan UT. Jadi ni cara penulisan dia. NE kita ada 6. Dan soalan B, nyatakan bilangan tepi yang perlu dikeluarkan supaya menjadi pokok. Sebab kalau kita tengok dekat graf ni, dia bukan graf pokok. Sebab apa? Kita ada kitaran dekat UT, R, P dan U. Jadi kita kena buang salah satu. Sama ada kita buang RT ke, TU boleh. Satu je kita buang, dia dah jadi satu graf pokok. Sebab tu satu B ni jawapan dia adalah satu tepi. Okay, boleh salin dulu. Okay, jadi ni soalan 1. Ini soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 dia kata peta di bawah menunjukkan sebahagian negeri di semenanjung Malaysia. Lukis satu rangkaian untuk menunjukkan negeri yang berkongsi sempadan. Okay, jadi kita ada Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka dan Johor. Jadi apa yang kita buat dekat sini, kalau kita tengok Negeri Sembilan ni dia ada sempadan dengan Pahang, Selangor, Melaka dan Johor kan. Sebab dia duduk tengah-tengah. So sebab itulah N ni dalam rangkaian graf kita, kita akan letak dia di tengah-tengah. Sebab dia ada sempadan dengan yang lain. Jadi Selangor dengan Pahang, Pahang dengan Johor, Johor dengan Melaka, itu adalah dua negeri yang bersempadan. Cikgu, Yes? Ada soalan ke? tu yang soalan pertama tadi tu kan, dia Okay. nak NE dengan NV. NV yang mana? Oh, okey, saya dah. Okey, terima kasih. Alright, okay. So dia daripada bahasa Inggeris. Sebab kita belajar vertex kan, bucu. NV adalah bucu, NE adalah tepi.
Okey, jadi ni nombor 2. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Rajah di bawah menunjukkan pelan sebuah rumah yang menunjukkan bilik-bilik dan ruang tamu. Lukis satu rangkaian yang menunjukkan sambungan antara bilik dengan ruang tamu. Jadi kita nak kena tunjukkan contoh daripada bilik 1 nak ke bilik 2 dan sebagainya. So ini adalah gambaran rangkaian yang kita akan buat. Dengan syarat pertama sekali korang kena buat petunjuk dahulu. Okey, jadi dalam soalan nombor 3 ni nak kena tunjukkan dia macam soalan sempadan tadi. Jadi A bilik 1, B bilik 2 dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok B dengan E tu ada satu berbilang tepi di antara bilik 2 dengan ruang tamu. Sebab kita boleh masuk ke bilik 4, kita boleh masuk ke ruang tamu. Ruang tamu boleh pergi ke bilik 2, bilik tamu dan patah balik. Sebab tu dia berbilang tepi. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubot yang diperbuat daripada papan kayu. Panjang dia 3 meter, lebar dia 1 meter dan tinggi dia adalah 2 meter. Jadi seekor siput bergerak sepanjang beberapa tepi yang mungkin tanpa bergerak pada tepi yang sama 2 kali. Jika siput itu bermula daripada P, berapakah jarak terpanjang siput itu bergerak? Jadi inilah jarak panjang dia. Still dalam tajuk rangkaian. Dan seterusnya kita kena kira jarak yang terpanjang dekat situ. Okey, jadi itu soalan nombor 4 dan ini adalah jawapan yang terakhir untuk soalan nombor 5. So yang ni dia tanya mengenai perjalanan lah. Jadi sama macam soalan yang sebelum ni kita ada buat kan, pasal tol semua tu. Jadi yang ni dia sama. So ni jawapannya. Okey, boleh salin soalan yang terakhir. Okey, jadi nak katakan kita dah habis tajuk rangkaian. Yang mana next week kita akan masuk bab baru, bab seterusnya pula. Okey, jadi korang boleh salin dulu soalan nombor 5 ni. Jadi kalau dah salin,
bermaksud kita dah habis kan tajuk rangkaian ni. Jadi kalau ada soalan lepas ni mengenai tajuk rangkaian, boleh tanya. Cumanya kita akan masuk bab barulah untuk next week. Okay, jadi kalau tak ada soalan, itu saja kelas kita untuk hari ni. Jumpa lagi next week. Thank you and Assalamualaikum daripada cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Terima kasih. Sama-sama.